Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى. Sebelum kita pergi kepada pembacaan kitab yang seterusnya, kita ulang balik bacaan baris yang tersilap tadi pagi, iaitu pada kata dia lakin, kan tetapi qad yakhfa mawdi'uha ala man la takmulu mutala'atuhu. Jadi kita kata tadi silaplah, bukan takmulu mutala'atuhu lakin tetapi qad, kadang-kadang yakhfa, tersembunyi oleh mawdi'uha, oleh tempatnya, tempat masalah mutahayyirah ataupun masalah yang nafais itu. Okey. Ala man la takmulu. Ala man la takmulu, atas orang yang tidak sempurna. Fa'il oleh mutala'atuhu, mutala'atu man. Jadi mutala'atuhu tu idhafat masdar kepada fa'il, iaitu mutala'ah oleh seorang manusia, seorang man tu lah, seorang barang siapa tu. Habis, wabillahi taufiquh, selesai. Jadi malam ni insya-Allah kita akan sambung perbahasan berkaitan dengan Imam Nawawi nak bawa kata perempuan ni terbahagi kepada 4 puak. Pertamanya tahir, suci, keduanya haid, orang yang haid, ketiganya mustahadah, dan yang keduanya orang yang mempunyai darah fasad. Maka kata muallif rahimahullah, far'un, ay hadza far'un, ini suatu furu'. Qala sahibul hawi, telah berkatalah oleh pengarang al-Hawil Kabir, iaitu al-Imam al-Mawardi rahimahullahu taala. Jadi dinukil daripada kitab al-Imam al-Mawardi rahimahullah yang bernama al-Hawil Kabir. Kata dia an-nisa'u arba'atu adrubin. An-nisa'u mubtada, arba'atu khabar wa huwa mudhaf, adrubin mudhafun ilaih. Bermula segala wanita itu arba'atu adrubin, ada 4 macam, ada 4 kategori. Apa 4 itu? Badal tahirun wa haidun wa mustahadatun wa dhatu dami fasidin. Pertamanya orang tahir, orang yang suci, perempuan yang suci. Perempuan yang suci maksud dia ialah tidak ada darah sama sekali yang dihukumkan haid pada waktunya, ataupun ada darah tapi tidak dihukumkan sebagai haid ataupun nifas, bahkan dihukumkan sebagai istihadah. Tu dia panggil orang yang tahir. Kemudian Okey, sila. Jadi sekarang ni dia bagi per 4, tahir, haid, mustahadah wa dhatu dami fasidin. Sekarang ni mustahadah juga kategori orang yang tahir. Cuma sekarang ni tahir ini ialah orang yang tidak ada keluar darah. Tak keluar darah sama sekali, tahir lah. Sama ada tak keluar darah secara zahir farash, ataupun batin farash. Cek katen tak ada, maka dia tahir.
Kedua, haidun. Haid ni ialah darah yang keluar ketika masa zaman haid. Ataupun pada waktu imkanul haid. Waktu kemungkinan boleh dihukumkan sebagai haid. Dia keluar waktu tu, maka perempuan tersebut haid pada zahirnya, walaupun belum cukup 24 jam. Sampailah 24 jam, barulah secara yakin dia akan hukumkan dirinya sudah haid sejak 24 jamnya lepas. Yang ketiga, wa mustahadatun. Dan orang yang mustahadah, perempuan yang mengalami istihadah. Ini hukum dia suci. Cuma bezanya ialah dia keluar darah. Dan darah tersebut tidak dihukumkan sebagai haid, bahkan hukumnya suci. Iaitu ketika dia keluar pada waktu-waktu yang tidak boleh berlaku haid. Contohnya, keluar darah tersebut kurang daripada 9 tahun. Ataupun dia keluar melebihi 15 hari 15 malam dalam keadaan ada di dalam tempoh hari tersebut ada yang istihadah, ada yang haid. Maka dia dikategorikan sebagai perempuan yang mustahadah, makna ada di antara darah yang lebih 15 hari itu ada dihukumkan haid, ada dihukumkan istihadah. Kemudian wadzatu dami fasidin, dan perempuan yang mengeluarkan ataupun perempuan yang terdapat padanya darah fasad. Darah yang fasad, darah fasadlah darah rosak. Jadi darah rosak dengan darah istihadah menurut pandangan mu'tamad, dua-duanya itu serupa. Sama ada keluar sebelum umur 9 tahun, dia panggil istihadah dan darah fasad. Ataupun darah yang mengiringi darah haid yang lebih daripada 15 hari 15 malam, maka itu juga dipanggil darah fasad dan juga darah istihadah menurut pandangan mu'tamad. Menurut pandangan muqabil mu'tamad, dia bezakan antara darah fasad dengan darah istihadah. Yang sekali dia akan tunjuk. Fattahiruh, maka dia pun urai satu-satu, tahir tu apa, haid tu apa, mustahadah tu apa. Jadi, perenggan kedua ni menunjukkan bahawasanya Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia menggunakan kaedah lafun wa nashrun murattab. Lafun wa nashrun murattab. Dia ada dua, lafun wa nashrun murattab, lafun wa nashrun musyawwash. Musyawwash ni contohnya sekarang ni disebut dia panggil apa? Tahir. Tahir, haid, mustahadah, orang yang punya darah fasad. Jadi kalau musyawwash, dia akan mula dengan mana-mana daripada empat ni yang selain daripada tahir. Dia tak akan mula hak tahir dululah, walaupun dia sebut dulu. Tapi kalau lafun wa nashrun murattab, ikut tertib, maka dia akan mula dengan perbahasan tahir kerana disebut dulu tahir. Kemudian diiringi haid kerana lepas pada tu baru disebut haid. Kemudian diiringi mustahadah kerana selepas tu disebutkan mustahadah, dan kemudian diiringi oleh dhatu dami fasilin kerana telah menyebutkan perkara tersebut selepas mustahadah. Itu lafun wa nashrun murattab. Sekarang ni Imam Nawawi dia guna lafun wa nashrun murattab. Kata dia, fattahiru, maka bermula orang yang suci, khabar dhatun naqai. Dhatu khabar wa huwa mudhaf, an-naqai mudhafun ilaih. Tahir itu ialah perempuan yang naqa lah, suci lah tu. Dhatun naqa, seseorang yang suci. Dhatun naqa, seseorang yang suci, dia panggil naqa. Okey. Wal haidu, adapun bermula haid, orang perempuan yang haid itu khabar man tara damal haidhi fi zamanihi bi syartihi. Man tara, khabar tara. Tu tara silah man tu man mausuliyah. Yang melihat ia man, kembali kepada man tu muannats kerana kembali pada perempuan, akan maf'ulun bih bagi tara dama al-haidhi mudhafu ilaih, akan darah haid. Bila dia lihat, tara ta'alluq fi, lihat tu fi zamanihi, zamanil haid, pada zamannya, pada masanya, pada masa haid, bi syartihi, bi syartil haidhi, dengan syaratnya, syarat haid. Itu syaratnya seperti mana maklum kalau kita belajar matan-matan mana, iaitu darah tersebut tidak kurang daripada 24 jam dan tidak melebihi 15 hari 15 malam dan keluar selepas umur 9 tahun takriban. Maka dan sebelumnya itu dilepasi ataupun sudah berlaku 15 hari dan ke atas suci, maka darah yang keluar itu hukumnya ialah haid kerana kena dengan syarat-syaratnya. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, wal mustahadatu, dan perempuan yang mustahadah tu mubtada, man khabar, ialah orang perempuan
tara yang melihat ia man tu merujuk pada muannas kerana perempuan, yang melihat maf'ulun bih ad-dama yakni dama apa? Damal haidhi. Kenapa disebut alif lam ad-dama? Kerana alif lam itu alif lam lil ahdi dzikri. Boleh dua alif lam lil ahdi dzikri, kerana maklum sudah disebutkan sebelumnya, hak tadi disebut tara damal haid. Mana itulah lil ahdi dzikri, kerana telah sebut sebelumnya. Ataupun alif lam itu kita kata ganti daripada mudhafun ilaih, yang mana asalnya damal haidhi, dibuangkan lafaz al haidhi diganti ke alif lam, maka dia panggil alif lam itu ganti kepada mudhafun ilaih yang mahdhuf pun boleh juga. Itu kaedah dalam penulisan ibarat, mereka tidak akan membuat sesuatu yang ulang, bahkan mereka buat sesuatu benda yang lain. Jadi mereka tidak akan ulang man tara damal haidhi fi zamanihi bi syartihi wal mustahadhatu man tara damal haidhi lagi, tak ada. Terus ad-dama. Tara ala atharil haidhi, atas kesan haid. Athari mudhaf jar majrur wa huwa mudhaf, al haidhi mudhafun ilaih. Ala sifatin, atas satu sifat. Sifat mana? Sifat la yakunu haidan. La yakunu haidan tu sifat bagi sifatin. I'rab dia tu. Sifatin tu isim, la yakunu haidan sifat dari sudut i'rab bagi sifatin. Kerana atas kaedah al-jumlatu ba'da nakirati sifatun. Jumlah selepas nakirah sifat, maka sifatin ni nakirah, maka jumlah selepasnya itu ialah sifat. La yakunu, sini la'alla sawa'nya la takunu lah zahirnya. Kalau nak kata la yakunu boleh, tapi jauh sikit lah. Ay la yakunul madhkuru min sifati minas sifati haidan. Sebab nak kembali kepada sifat. Sifat tu dia punya apa? Dia punya mausuf. Jadi la yakunu nak aid mana kepada sifat. Jadi kalau ikutkan kena la takunu haidan. Ay la takunu sifatu haidan. Haidan tu khabar yakun, khabar takun. Kalau nak kata la yakun boleh juga. Ay la yakunul madhkuru minas sifati haidan. Mana dia melihat darah atas kesan haid, atas satu sifat yang bukan dihukumkan sebagai haid. Itu akan datanglah. Ada detail yang sangat-sangat panjang. Wa dhatul fasadi, dan juga perempuan yang keluar darah fasad, darah rosak dia panggil. Apa dia tu? Wa dhatul fasadi, bermula orang yang keluar darah fasad itu khabar may yabtadi'uha, orang yang memulai akan dia orang itu oleh damun, oleh satu darah, la yakunu yang tidak adalah ia darah itu haidan, sebagai haid. Haidan tu khabar yakun, jumlah la yakuna haidan itu sifat dam. Okey. Makna perempuan yang zatul fasad. Jadi zatul fasad dengan istihadah tu lebih kurang sama saja. Kalau fasad tu mayyabtadi'uha, orang yang baru permulaan, memulai akan orang itu akan damun. Orang itu mantu muannah lah, sebab kembali kepada perempuan oleh darah yang tidak dihukumkan haid. Seperti mana kita sebut tadi, atas pandangan mu'tamad, fasad dengan istihadah sama. Dalam mana-mana keadaan yang mana dihukumkan istihadah, dihukumkan darah fasad juga. Atas muqabil saja dia bezakan. Hadza, bermula ini mana? Ay hadzal madhkur. Minal arba'ah ni, dan bermula ini yang tersebut dari perempat ni, 4 jenis perempuan ni, kalamu as-sahibil hawi. Inilah perkataan pengarang bagi kitab Al-Hawil Kabir, iaitu Imam Al-Mawardi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Wa qala aidan, dan telah berkata oleh sahibil hawi juga, qablahu qabla hadha. Sebelum ini. Sebelum disebut tadi itulah. Disebut apa? Dia kata qala Syafi'i, telah berkata oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i, maqul qa bagi Imam Syafi'i. Lau ra'at ad-dama, jikalau seorang perempuan telah melihat akan darah. Okey, dam apa? Dam ni dam lah. Darah. Kalau kita kata damal haid selalu, makna kita sudah menghukumkan darah tu haid. Jadi cara tanya soalan ialah macam mana saya punya darah ni? Saya hari pertama keluar darah warna merah sampai hari ke-7. Hari ke-8 keluar darah hitam sampai hari ke-18. Mana satu haid, mana satu istihadah? Baru betul tanya gitu. Kalau terus tanya, saya daripada hari pertama, saya 18 hari. 18 hari saya haid. Mana satu haid, mana satu istihadah? Itu tak kena. Tanya tu tak kena. Ni. Jadi dia kata, Imam Syafi'i kata, siapa-siapa yang melihat akan darah qabla istikmali tis'i sinina, sebelum sempurna 9 tahun.
Contohnya 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun dia lihat darah. Fahuwa, maka bermula dia dam itu khabar damu fasidin, ialah darah fasid, darah yang rosak. Fasid itu mudhaf ilaih, damu itu khabar, damu fasidin, okey, darah fasad. Jadi dia kata, Imam Syafi'i menghukumkan darah yang permulaan keluar, tapi permulaan dia itu dia bukannya pada umur 9 tahun takriban ke atas, tapi sebelumnya lagi 8 tahun, 7 tahun dan sebagainya keluar darah, maka darah tersebut ialah darah fasad. Atas pandangan mu'tamad, darah tersebut darah fasad ataupun dia akan dikatakan istihadah. Ittifaq ulama dari sudut itu bukan haid, tapi khilaf ulama nama dia itu damu fasad, darah rosak atau istihadah, tu khilaf. Ala kulli hal, pandangan mu'tamad sama, dia boleh panggil darah fasad, dia boleh panggil istihadah. Nah, kata muallif rahimahullah, maka dia kata wala yuqalu lahu, maka tidak dikatakan baginya, bagi hadza al-qaul, iaitu hadza al-mas'alah ni, hadza al-qaul. Qaul yang mana? Qaul yang kata law ra'atid dam qabla istikmali tis'i sinin tu. Tidak dikatakan istihadatun, tak dikatakan istihadah. Jadi ni kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, yang dinukilkan oleh Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala, menunjukkan seolah-olah ada beza antara damu fasad, darah rosak dengan istihadah itu sendiri. Kerana apa tidak dipanggil istihadah? Li'anna listihadhatah, itu isim li'anna. Kerana bahawasanya istihadah khabar li'anna la takunu, tidak adalah ia al-istihadah, dhamir pada hiya kembali kepada al-istihadah, itu isim takun, illa ala athari haidin, melainkan atas kesan haid. Maknanya istihadah ini perlu mengiringi haid, baru dipanggil istihadah. Adapun keluar darah sebelum daripada 9 tahun, dia tidak diiringi haid, kerana tidak ada sabit haid pun sebelum 9 tahun. Maka tidak dipanggil sebagai istihadah, dipanggil darah fasad sahaja. Wa fi thumma qala, kemudian telah berkata oleh sahibul hawi, masih lagi Imam Al-Mawardi, fi faslil mumayyizi, pada fasal menyatakan bab mumayyizah, al-mumayyizati, faslil mumayyizati, pada bab mumayyizah. Mumayyizah ni ialah salah satu kategori mustahadah, perempuan yang istihadah. Dia ada mumayyizah, ada ghairu mumayyizah. Dia ada mu'tadah dan ghairu mu'tadah. Mubtadi'ah lah dia panggil. Mu'tadah dan mubtadi'ah, 4 ni. Jadi dia silang lah, sama ada mubtadi'ah, mubtadi'ah mumayyizah, mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Mubtadi'ah maksudnya. Mubtadi'ah ni. Sebab dulu Ustaz tegur tu, dia bukan panggil mubtadi'ah saja, dia panggil mubtada'ah. Cek balik. Allahumma salli wa sallim. Boleh panggil. Panjang pula. Bunyi apa itu? Mubtada'ah. Mubtada'ah. Jadi ada mubtada'ah mumayyizah, mubtada'ah ghairu mumayyizah, mu'tadah mumayyizah, mu'tadah ghairu mumayyizah. Mumayyizah ni maksudnya boleh beza darah, satu, ataupun dia panggil cukup syarat tamyiz. Cukup syarat tamyiz. Ada kalanya boleh beza darah tapi tak cukup syarat tamyiz, maka kembali kepada ghairu mumayyizah. Ada kalanya dia dapat beza darah dan dia tu cukup syarat tamyiz, maka dia itu mumayyizah. Tu Kata muallif rahimahullahu taala, thumma qala fil mumayyizah law ra'at 15 yawman daman, jikalau seorang perempuan telah melihat ia akan 15 hari, 15 hari akan darah. Darah apa? Aswada, yang hitam. Sifat bagi dam. Darah hitam 15 hari. Maknanya hari pertama sampai hari 15. Tu maksud dia.
Bukan. 15 hari maksudnya hari pertama sampai hari ke-16. Tanbihun. Bila ulama sebut 15 hari, jawapannya hari pertama ke hari ke-16. Sebab kalau hari pertama keluar, contohnya pukul 8 pagi. Start seharinya ialah pada hari kedua. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, 12, 13, 14, 15, 16. Warna macam tu. Betul lah 15. 16. Sekali lagi. Hari pertama nak hari kedua, baru sehari. Hari kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi 15 hari ialah maksudnya hari pertama sehingga hari ke-16. Hari pertama sehingga hari ke-16 baru dia panggil 15 hari. Jadi 15 hari keluar darah hitam. Thumma kemudian ra'at, melihat ia oleh perempuan, ahmara, akan darah merah. Mana melihat selepas daripada 15 hari. Mana hari ke-17, 18, 19, 20 contohnya. Maka mana kalau di sudut ilmu kita dalam bab haid, mana nifas, mana haid, mana istihadah, tentulah yang haid itu adalah darah hitam. Darah merah ialah istihadah. Kerana apa? Kerana cukup syarat tamyiz, iaitu darah kuat tidak melebihi 15 hari 15 malam, darah kuat melebihi sehari semalam, tidak kurang, dan darah darah kuat atau darah lemah tu pula tidak diselangi oleh darah kuat yang lain. Merah saja. Kemudian berhenti. Maka kalau ikutkan istihadah dan boleh dihukumkan darah fasad menurut pandangan mu'tamad. Cuma dia kata sini, fal aswadu, maka bermula darah hitam itu haidun, haid. Wa fil ahmari, dan pada darah merah itu wajhani, ada dua pandangan. Dua pandangan ni maksud dia ialah ittifaq, sepakat ulama kata dia bukan haid, cuma nak panggil apa? Istihadah ke darah fasad? Itu khilaf. Wajhani. Okey, wajhun. Satu lagi, wajhun ini ialah merupakan pandangan ashab. Al-ashab asy-Syafi'iyah punya pandangan dalam bahasa Arab dia akan sebut sebagai wajhun. Kalau wajhani makna dua pandangan ashab asy-Syafi'iyah yang khilaf. Kalau wujuh ataupun aujah, ataupun bukan aujah, aujuh. Beza. Aujah dengan aujuh lain. Aujuh tu jamak bagi wajhun. Kalau aujuh, 3 dan ke atas pandangan ashab. Kalau aujah tu pandangan kuat. Beza. Hati-hati tu. Jadi untuk ahmar ada dua pandangan. Qala Abu Ishaq, telah berkata oleh Abu Ishaq. Huwa, bermula dia darah yang keluar selepas daripada 15 hari itu ialah istihadatun, istihadah. Okey, pandangan pertama. Wa qala Ibnu Surayj, dan telah berkata oleh Ibnu Surayj rahimahullah, huwa, bermula dia darah ahmar itu fasadun la istihadatun. Darah tersebut ialah darah fasad, bukannya darah istihadah, dia kata. Sebab apa? Li'anna al-istihadata ma dakhala ala atharil haidhi fi zamanihi, zamanil haidhi. Kerana bahawasanya istihadah itu isim li'anna, ma tu khabar li'anna. Jadi istihadah itu ialah barang masduk kena kepada barang-barang ni, kena kepada mana? Kena kepada darah lah. Barang-barang ni kena kepada darah lah. Ma dakhala ala atharil haidhi, ialah barang darah yang masuk ia barang ala, ta'alluq ala pada dakhala, ala atharil haidhi, atas kesan haid. Atas kesan haid itu fi zamanihi, pada zamannya, pada masanya, masa haid. Okay, sekarang ni zamanul haid, maksud apa? Zamanul haid, masa haid lah. Masa haid madhab Syafi'i kita ni ialah paling banyak 15 hari 15 malam. Syekh Ali Asy-Syubran-Mallisi rahimahullah sebut dalam kitab Hasyiah Ali Asy-Syubran-Mallisi ala Nihayatil Muhtaj, dia kata 15 hari itu maksudnya ialah hari pertama sampai hari ke-16. Sebabnya kita kata tadi, contoh hari pertama keluar pukul 9 pagi. Maka 15 hari, 15 malamnya ialah 9 pagi pada hari ke-16. Betul tak? Hari pertama 9 pagi. Hari kedua 9 pagi. Makna tu baru sehari. Hari kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi hari ke-16 pukul jam 9 pagi baru cukup 15 hari, 15 malam. Sekarang ni dia kata,
Ibnu Suraj kata istihadhah ini mestilah boleh dikatakan istihadhah ni bila berada pada zaman haid. Mana berada pada lingkungan 15 hari malam ni yang dihukumkan sebagai darah yang bukan haid, baru dipanggil istihadhah. Contoh kita kata darah hitam keluar 8 hari. 8 hari maksudnya hari pertama sampai hari ke-9. Faham gitu dia kena terang tu tak faham. 8 hari mana hari pertama sampai hari ke-9 hitam contohnya. Lepas tu hari ke-9 sampai sambung ke hari ke contoh 18 merah ataupun kuning ataupun kelabu asap contoh kelabu asap tu keruh lah maka maknanya ada darah yang bukan haid masuk pada zamanul haid, iaitu hari ke-9 dan ke atas. Maka darah itu darah istihadhah kalau ikut Ibnu Suraj. Tapi yang contoh yang dibawa tadi 15 hari hitam, kemudian hari ke 15 hari hitam makna hari pertama sampai hari ke-16 hitam, 17, 18, 19 bukan hitam, mana merah. Maka merah itu bukan berada pada zamanul haid, bahkan dia keluar daripada zamanul haid. Maka sebab itu dia kata tu darah fasad, dia bukan darah istihadhah. Kalau darah istihadhah itu ma dakhala ala atharil haidhi fi zamani, dia mesti mengiringi darah haid, masuk dalam mengiringi darah haid tapi pada waktu dia. Kalau 16 hari ke-17 hari ke-18 itu bukan waktu haid dah. Tu dipanggil darah fasad kata Ibnu Suraj. Ala kulli hal, pandangan mu'tamad itulah panggil darah fasad, itulah dipanggil istihadhah. Jadi nak baca kitab mutawalat begini ni dia kena apa panggil? Dah ada malakah ataupun dah ada panggil kemampuan ataupun dipanggil faham dah hak kitab bawah-bawah lah supaya dia tidak pening. Kok mana apa beza darah fasad dengan istihadhah? Sama saja, sama ittifaq dari sudut tidak haid. Cuma khilaf nama apa? Haid ke? Istihadhah ke darah fasad? Pandangan mu'tamad dua-dua boleh pakai. Imam Nawawi dia tidak tarjih ataupun dia tidak sebut secara jelas mana kepegangan beliau berkenaan dengan isu ini. Habis. Fahadha kalamu sahibil hawi, maka bermula ini al-mazkur tadi, kalamu sahibil hawi, itulah pandangan ataupun perkataan pengarang al-Hawil Kabir, itu al-Imam al-Mawardi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Okey, habis. Tu kalam dia selesai. Jadi dia nukil saja. Wa hasiluhu, mulalah Syekh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Wa hasiluhu, dan bermula kesimpulannya al-mazkur. Khabar, jumlah tu khabar. Anna listihadata itu isim anna. La tutlaqu tu khabar anna, jumlah tu khabar bagi hasiluhu. Anna listihadata, bahwasanya al-istihadah itu la tutlaqu, tidak diitlaqkan akan dia akan istihadhah, tidak disebutkan akan dia akan istihadhah illa, melainkan ala damin muttasilin bil haidhi. Atas darah yang bersambung ia darah tu sifat bil haidhi, ta'alluq ba pada muttasil, sambung-sambung dengan haid, baru dia panggil istihadhah. Maknanya menurut Imam Nawawi kesimpulan dia ialah kalau tak sambung dengan darah istihadhah, dia tak panggil darah istihadhah, dia panggil fasad. Kita ulang sekali lagi pandangan mu'tamad. Sambung ke tak sambung ke, asalkan dia bukan haid, dia boleh panggil istihadhah, boleh panggil darah fasad. Dan walaysa bihaidin ay walaysa bihaidin ay walaysa ad-damu al-muttasilu bil haidhi bihaidin. Gitu laisa tu huwa wa mustatih, huwa aid dia kepada damin muttasilin bil haid. Bihaidin ba tu ba zaidah, haidin tu khabar laisa. Gitu. Jadi istihadhah yang kita kata dia bersambung darah dengan haid, itu bukan haid, cuma bersambung, tapi dia panggil istihadhah. Wa amma ma la yattasilu bihaidin fadamu fasadin, dan adapun barang yakni darah, masduk kena kepada darah dam, darah yang la yattasilu, yang tidak bersambung ia bihaidin dengan haid, yakni darah yang tak bersambung dengan haid, maka fadamu fasidin ay fahuwa, maka bermula dia ma la yattasilu bihaidin khabar, damu mudhafu ilaih fasadin. Sini ada beza sikit ibarat. Tadi dia kata tadi damu fasidin dengan isim fa'il. Sini fasadin dengan apa? Masdar.
Jadi kalau dengan masdar, damu fasadin mudhaf ilaih lah. Cuma tadi isim fa'il tu dia boleh dua tu. Damu fasidin boleh, damun fasidun boleh. Fasidun tu boleh jadi sifat bagi damun, darah yang rosak. Kalau damu fasidin, darah rosak. Habis wala yusamma istihadatan ay wala yusamma tidak dinamakan akan dia akan mana akan ma la yattasilu bihaidin akan darah yang tidak bersambung dengan haid itu istihadatan maf'ulun bihi yusamma dhamir mustatir yusamma naib fa'il kembali kepada ma la yattasilu bihaidin tidak dinamakan sebagai istihadah. Habis tu kesimpulan Imam Nawawi. Pandangan mu'tamad dua-dua sama, dua-dua boleh panggil darah istihadah dan darah fasad. Wa qad wafaqahu alaihi jama'atun. Dia kata wa qad litahqiq kerana wafaqa fi'il madhi, qad litahqiq nak menyungguhkan lagi katanya dan sesungguhnya wafaqahu telah muafakatlah akan dia akan kalam sahibil hawi tu alaihi bukan wafaqa sahibal hawi telah muafakat akan pengarang Al-Hawil Kabir iaitu Imam Al-Mawardi alaihi ala hadzal kalam jama'atun fa'il oleh beberapa ulama. Beberapa ulama dia sepakat dengan macam Imam Mawardi sebut ada beza antara darah fasad dan juga darah istihadah. Wa qala al-aktsaruna dan telah berkatalah oleh kebanyakan ulama yusammal jami'u istihadatan. Ni pandangan mu'tamad. Yusamma dan dipernamakan al-jami'u akan sekaliannya itu yang masalah tadi itu istihadatan. Dipanggil istihadah belaka. Bahkan boleh juga panggil darah fasad belaka. Cuma orang tanya apa faedah beza darah fasad dengan istihadah? Kita kata dah dia seperti mana perbezaan dari dia seperti mana dalam perbahasan binatang manakah yang haid, iaitu faedahnya dari sudut ta'liq talaq, ta'liq merdeka hamba, sumpah dan sebagainya. Yang berkaitan dengan ta'liq maka dia masuk dalam bab ni. Ada faedah lah. Wa qad wafaqa bih. Qalu telah berkata oleh mereka itu al-aktsaruna, kebanyakan ulama tu, wal istihadatu naw'ani, bermula istihadah itu khabar naw'ani, dua pasien. Pasien mana? Badal naw'un yattasilu bidamil haidhi, satu cabang, satu jenis sifat yattasilu yang bersambung ia naw' ni, naw' ni mana istihadah tu lah, bidamil haidhi dengan darah haid, makna istihadah yang bergabung, yang bersambung sekali dengan darah haid, tu jenis pertama. Itu tu waqad sabaqa bayanuhu dan sungguhnya telah lalu oleh penerangan nau'un yattasilu bidamil haid. Aid dhamir situ. Bayanuhu kembali kepada nau'un yattasilu bidamil haid. Kita dah terang tadi. Iaitu hukum dia apa? Istihadah. Kalau bersambung dan berada pada zamanul haid. Itu kalau atas perang yang bezakanlah. Wa nau'un la yattasilu bihi. Wa nau'un dan satu cabang lagi la yattasilu tidak bersambung ia nau' bihi dengan dia bidamil haidhi dengan darah haid. Tak bersambung macam mana? Ka saghiratin ay wa dhalika nau'un la yattasilu bihi thabitun ka saghiratin, seperti budak kecil. Budak kecil mana weh? Sifat bagi saghiratin kerana al-jumlatu ba'dan nakirati sifatun. Budak kecil perempuan yang lam tablugh tis'a sinina, yang tidak sampai ia budak kecil itu 9 tahun. Contohlah 9 tahun sini takriban lah. Dia tak sebutlah sini 9 tahun berapa? 9 tahun takriban ke tahdidan. Kalau ikut kitab Tuhfah Nihayah Mughni, khilaf ulama pandangan mazhab Asy-Syafi'iyah sama ada tahdidan awit takriban. Pandangan mu'tamad takriban. Tu Ra'at telah lihat ia as-saghirah budak kecil tu ad-dama akan darah. Akan apa? Akan darah. Tu contoh. Tu satu contoh yang tidak bersambung dengan darah haid. Mana sebelum tu dia bukan haid pun. Tak boleh kata haid sebab belum cukup umur.
Wa kabiratin atah pada saghiratin. Ai ka kabiratin, dan seperti perempuan dewasa. Dewasa sifat ra'athu, yang telah melihat ia kabirah perempuan dewasa, akan adam. Akan adam. Okey, adam lah. Okey. Darah. Kemudian wan qata'a, dan kemudian terputus ia darah liduni yaumin wa lailatin, kurang daripada sehari semalam. Mana? Tak cukup 24 jam. Bila tak cukup 24 jam, tidak cukup syarat haid. Bila tidak cukup syarat haid, maka hukumnya ialah istihadah dan darah fasad atas pandangan mu'tamad. Kalau ikut hak ni, dia hukum apa? Kalau ikut hak ni, dia tak hukum sebagai... kalau ikut ni, dia kata istihadah juga. Istihadah lah. Sebab dia kata tadi, wal istihadatu naw'an. Istihadah tu dua jenis. Pertamanya, jenis yang bersambung dengan darah haid. Hak tadi kita dah bincang. Sekarang ni, yang tak bersambung dengan darah haid, ada dua contoh. Pertamanya, perempuan yang kecil, yang baru, yang tak cukup umur. Yang kedua, perempuan dewasa, yang melihat darah itu, kemudian terputus darah itu sebelum lengkap 24 jam. Okey. Hukum dia haid. Istihadah. Lepas tu istihadah kilah fa hukmuhu, maka bermula hukumnya hadzal nau' ni hukmul hadathi, ialah hukum hadath. Mana orang yang istihadah ni bukan setakat istihadah. Istihadah, faham? Istihadah ini istihadah. Istihadah maknanya dia ni boleh semayang, boleh puasa dan sebagainya, satu. Keduanya ialah dia ni tidak dihukumkan sebagai haid, maka tidak ada uzur baginya. Maka yang ketiga ialah dia tahu bahawasanya bila dia ni istihadah, maka dia ni orang yang berhadath. Bila orang yang berhadath, maka kalau dia ada ambil wuduk, batal wuduk dia. Sebab keluar darah ni. Dan kalau dia sentiasa istihadah itu senantiasa keluar sampailah pada awal waktu semayang sampai akhir waktu semayang, maka dia dikategorikan sebagai daimul hadath. Yang mana nanti akan dibincangkan bagaimana daimul hadath nak berwuduk. Dalam keadaan keluar sokmo-sokmo istihadah. Kata muallif rahimahullah, hakadzal madhkuri, dan seperti demikian itulah sarraha bihadainin naw'aini Abu Abdillahi Az-Zabiri. Begitulah yang telah menerangkan ia bihadainin naw'aini, dengan dua pasien ni. Mana? Dua pasien tu, iaitu naw'un yattasilu bidamil haidhi wa naw'un la yattasilu bidamil haidhi. Satu jenis yang bersambung dengan darah haid, satu jenis yang tak bersambung dengan darah haid. Dua jenis ni diterangkan fa'il. Abu mudhafu ilaih, abdi mudhafu ilaih, Allahi az-zabiriyu. Sifat bagi Abu ai al-mansubu ila az-zabir. Wal qadhi atah pada Abu, dan juga qadhi Husainun, qadhi Husain. Kalau ikutkan kitab mazhab Syafi'i, bila tak sebut Husain, itlaq qadhi Husain lah. Kalau qadhi lain, dia akan sebut qadhi Abu Tayyib dan sebagainya. Wal mutawalli, mutawalli pengarang kitab apa tu? Bukan. Kamu tu Aruyani, mutawalli. Wal Baghawi, la Imam Al-Baghawi. Karang kita At-Tahdzib fil Fiqh Syafi'i. So kita dia. Wasarkhasi fil amali, dalam kitabnya Al-Amali. Wasahibil iddah, dan wasahibil uddah, dan pengarang kitab Al-Uddah. Wa akharuna, dan selainnya. Hak yang bahagi istihadah pada dua bahagian ni, wahwa, dan bermula dia kaunul istihadati nau'aini al-asahhu, ialah pandangan yang asah. Al-muwafiqu, sifat al-asah, yang bermuafakat ia asah itu, lima sabaqa, pada barang yang telah lalu ia barang, anil azhari, daripada al-imam al-azhari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Mana Imam al-Azhari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala tu? Tu hak dulu tu, kalau muka surat saya Darul Hadis ni, muka surat 334, dia kata dulu, qala al-azhariyu, betul lah. Qala al-azhariyu wal haidu damun yurkhihi rahimul mar'ati ba'da bulughiha fi awqatin mu'tadah, wal istihadatu sayalanud dami fi ghairi awqatihi,
wa damul haidi yakhruju min qa'rir rahim wa yakunu aswada muhtariman ay haran ka'annahu muhtarikun qala wal istihadatu damun yasilu min al-'adhili ila akhirih. Tu kata Al-Azhari dulu tu. Jadi istihadah dia kata apa tadi? Istihadah ialah as-sayalanun dam fi ghairi awqatihi. Keluarnya darah, mengalirnya darah pada bukan waktunya. Jadi istihadah ni dua nauk ni. Nau'un yattasilu bidamil haid, nau'un la yattasilu bidamil haid. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala wa ghairihi wa ghairil azhari, dan selainnya min ahli lughati, daripada orang yang pakar dalam bahasa Arab. Al-lughah sini ay al-lughatil arabiyyah. Anna al-istihadata. Mana tadi? Ni dia nukil daripada pandangan Al-Azhari yang muka surat 334 saya tu. Dia nukil balik. Dia kata anna al-istihadata, bahwasanya al-istihadah itu isim anna. Khabar isim anna, khabar anna damun ialah darah, yajri yang lalu ia, mengalir ia darah fi ghairi awanihi ay waqtihi. Tadi dia guna awqatihi, ni sekarang awanihi. Ni dia panggil at-tafannun fil ibarah, supaya kita baca kitab Imam Nawawi ni tak boring. Tadi awqatihi, ni awqatihi lagi. Awanihi bermakna awqatihi. Awanihi awanil haid, pada waktu-waktu haid. Haid. Tidak ada qalqalah. Ba tu istitalah. Sifat ada istitalah, bukan qalqalah. Jadi baca waladha. Dia bunyi macam burung pati. Tu. Walad. Dia bukan walad. Waladha, bukan waladha. Jadi haid. Itu. Bukan haid, bukan. Wa qad ista'mala. Ista'milu isti'malan wa huwa musta'milun wa dhaka musta'malun. Fi'il madhi qad litahqiq. Dan sesungguhnya telah menggunakanlah oleh musannif. Musannif siapa ni? Imam Asy-Syirazi lah musannif sini. Dalam kitab Ahya At-Tarmasi ala Al-Manhajil Qawim, Al-Imam Asy-Syaikh Mahfuz At-Tarmasi rahimahullahu taala, dia mengatakan perbezaan disebut musannif dengan muallif. Musannif tertuju kepada sahibul matni. Kalau muallif tertuju kepada sahibul syarhi. Itu dia panggil, walaupun dalam bahasa Arab sama je muallif dengan musannif, cuma panggil masyhur orang Arab isti'mal lughah dia begitu. Kalau muallif kena kepada sahibul matni, kalau musannif kena kepada silap. Kalau musannif kena kepada sahibul matni, kalau muallif kena kepada sahibul syarh. Kalau sahibul hasyiyah, muhasyiyah. Tu. Kata musannif rahimahullahu taala, wa qad ista'mala al-musannifu hadha. Dan terkadang dan sesungguhnya telah menggunakan oleh musannif akan ini fil muhadzabi, dalam matan al-muhadzab. Apa dia? Istihadah tu lah. Istilah istihadah tu. Istihadah nau'ani tu. Diguna tu. Faqala fi faslin nifas. Ni bukti dia. Kok mana dia kata istihadah? Ni bukti dia. Faqala ay faqala al-musannifu. Maka telah berkatalah oleh musannif. Fi faslin nifasi, pada fasal nifas. Pada fasal nyatakan pada bab nifas. Dia kata apa? Maqul qal wa in ra'at qabla al-wiladati. Wiladati ya. Kalau kitab kita ni dia sebut wilati. Jatuh. Jadi Darul Hadis ni cetakan yang paling terakhir lah pilihannya. Kita pun tak ada cetakan mahal duit pula. Jadi ni kita baru baca beberapa muka surat, jatuh banyak dah. Jatuh banyak dah. Ni nak baca lagi tinggal 195 muka. Ni baru 5 muka ni. Tu 195 muka lagi. Tak tahu boleh habis ke dah. Wabillahi taufiq lah. Jadi wa in ra'at, dan jikalau in syartiyah. Ra'at telah melihat oleh perempuan qabla al-wiladati, sebelum beranak, khamsata ayyamin, 5 hari. Sebelum beranak. Ila qawlihi, sehingga pada kata musannif, min ashabina, daripada ashab asy-Syafi'iyah kita ni, man qala, orang yang berkata ia orang, huwa istihadatun, ialah darah yang keluar tu istihadah. Mana dia guna perkataan istihadah. Kita timbul isu pula dah. Kok mana sebelum beranak
keluar 5 hari darah, dia panggil istihadah. Bukan haid ke? Menurut pandangan dalam mazhab Syafi'i, khilaf ulama pada dua pandangan. Pandangan yang pertama kata haid itu pandangan mu'tamad. Pandangan yang kedua, istihadah itu bukan mu'tamad dan itu pandangan 3 mazhab lain selain Syafi'i. Mazhab Syafi'i saja waktu dia mengandung sebelum beranak keluar darah haid. Kalau 3 mazhab lain istihadah. Mazhab kedua dalam pandangan kedua mazhab Syafi'i istihadah. Pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i haid. Jadi hak ni dinukil ni contoh isti'malnya musannif terhadap perkataan istihadah, nak kata tu ya. Perbahasan lanjut akan datang. Wasta'malahu fit tanbihi, dan telah menggunakan ia musannif akan hadzal kalam, perkataan istihadah tu lah. Fit tanbih, dalam kitab dia At-Tanbih. Dia ada 2 kitab yang masyhur dalam bab fiqh, Al-Muhadzab dengan At-Tanbih. At-Tanbih disyarahkan oleh Al-Imam Ibn Rif'ah rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Kifayatun Nabihi Syarhit Tanbih. Syarhit Tanbih. Dan ada kitab sekarang ni, kitab terbaru, cetakan terbaru, Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah, syarah kitab An-Najmul Thaqib Tanbih At-Talib. Tanbih lah, kitab Tanbih. Fi qawlihi, pada kata muallif, wa fid damil ladzi tarahul hamilu qawlani, dan pada darah sifat yang tarahu, yang melihat ia akan alladzi, tarahu tu silah alladzi, hu tu aid alladzi, alhamilu fa'il, qawlani mubtada muakhar, fid dami ta'alluq satu mahzuf khabar muqaddam, fid dami jar majrur. Lengkap i'rab tu. Ada 2 qaul, asahhuhuma, bermula pandangan yang asah daripada 2 qaul, khabar annahu bahwasanya nya Adam allazi tarahul hamil, khabar haidun tu khabar annahu, jumlah annahu haidun, khabar asahhu mubtada wa huwa mudhaf, huma mudhafu ilaih. Itu. Jadi asah mana ada khilaf. Itu yang kita kata tadi, penggunaan istihadah saja yang nak buktikan, bukan maksud dia berpegang kepada pandangan istihadah kalau keluar darah sebelum wiladah. Wathani, dan pandangan yang kedua istihadatun. Jadi penggunaan istihadah lah, dia tak guna darah fasad. Wasta'malahu, dan telah menggunakan ia akan lafaz istihadah ataupun hadzal kalam tu aidan juga oleh Al-Jurjani, oleh Al-Imam Al-Jurjani wa akharuna, dan selainnya, selain daripada Al-Jurjani dan Al-Imam Syirazi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, bermula Allah Ta'ala itulah yang maha mengetahui. Allahu mubtada, a'lamu mudha'af khabar. Wallahu a'lam. Setakat itu kita malam ni. Sebelum kita akhiri, kita buat kesimpulan sikit apa yang kita belajar malam ni. Jadi sekarang ni kita belajar perempuan ada 4 kategori menurut Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam Al-Hawil Kabir. Pertamanya tahir. Tahir makna tak keluar darah langsung. Sama ada zahir, farash ataupun batin, apabila masuk kapah tak ada darah juga. Tahir. Yang kedua haid, makna dia keluar darah pada waktu-waktu zamanul haid, iaitu tidak lebih daripada 15 hari 15 malam dan tidak kurang sehari semalam. Sebelumnya telah suci 15 hari 15 malam dan dia keluar selepas daripada 9 tahun takriban. Maka haid pada waktu itu imkanul haid, waktu imkanul haid, maka dihukum haid pada zahir. Meskipun tak cukup 24 jam, tapi bila dah sempurna 24 jam, maka yakin kata itu haid. Kemudian ketiga mustahadah. Mustahadah maknanya dia saja istihadah dengan darah fasad. Okey, tu kategori dia. Kemudian dia pun sebutlah definisinya. Tahir tu apa, haid tu apa, mustahadah tu apa, zatul fasad tu apa. Kemudian dia bawa mari perbincangan berkaitan dengan perbezaan antara darah fasad. Okey. Kemudian dia bincangkan pula seterusnya nas ulama yang membezakan antara istihadah dengan darah fasad. Ada yang kata darah istihadah itu mestilah berlaku selepas daripada haid dan berada pada zamanul haid. Dan darah fasad pula ialah tidak ada kaitan dengan haid. Contohnya dia itu keluar pada umur yang kurang daripada 9 tahun dan sebagainya, yang tak bersambung dengan darah haid, maka dihukumkan darah fasad. Cuma pandangan yang mu'tamad, semua tu istihadah belaka
semua tu boleh panggil darah fasad belaka, maka hasillah tubik dua benda pula istihadah, iaitu istihadah itu damun yattasilu bil haid, damun la yattasilu bil haid, darah yang bersambung dengan haid, darah yang tak bersambung dengan haid. Kalau darah yang tak bersambung dengan haid, contohnya budak kecil yang keluar 6 tahun, ataupun dewasa yang mana dia keluar darah tapi tak cukup sayang semalam, putus. Okey. Kalau yang darah yang bersambung dengan darah haid, hak macam tadi. Contohnya 8 hari hitam, 10 hari merah, 15 hari merah hitam, 15 hari merah. Istihadah lah tu. Itu yang bersambung dengan darah haid. Lesat. Kemudian kata muallif lah. Kemudian dia cerita pasal apa tadi? Dia cerita pasal penggunaan Imam Asy-Syirazi rahimahullah, musannif ni, terhadap lafaz istihadah dalam kitab-kitab beliau, iaitu Al-Muhadzab dan juga At-Tanbih. Rahimahullahu ta'ala. Habis. Wallahu a'lam. Sampai situ dulu pada malam ini. InsyaAllah ta'ala pada sesi akan datang kita akan bahas baru masuk matan musannif. 4 majlis baru masuk matan musannif. Habis dah muqaddimah muallif berkaitan dengan darah haid. Masuklah lagi berkaitan dengan perbahasan benda-benda. Jadi Imam Asy-Syirazi rahimahullah dia mulakan benda yang diharamkan ke atas perempuan haid. Dia berbeza dengan manhaj Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin. Minhajut Talibin dia bahaskan dulu apa benda apa semua tu, baru sekali ke akhir-akhir ataupun tengah-tengah dia bahas berkaitan dengan benda yang diharamkan ke atas orang perempuan haid dan nifas. Tapi dalam Imam Syirazi dia mulakan dulu perbincangan berkaitan dengan perkara yang diharamkan ke atas orang yang haid. Wallahu a'lam. Segala yang silap dan salah daripada saya sendiri mohon diampunkan dan diperbetulkan kalau silap dan sebagainya, dan yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat tidur, selamat-selamatlah. Wallahu a'lam.